Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya Cikgu Abdul Syukri bin Ahmad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman dan kita akan berada di dalam tuition khusus untuk subjek geografi STPM Penggal 2 pada tengah hari ini. Jadi saya harap para pelajar ambillah peluang dan kesempatan ini masa PKP duduk di rumah untuk kita sama-sama mengingat kembali untuk kita menghadapi peperiksaan Penggal 2 ataupun semester 2. Dan saya akan membawa para pelajar untuk membincang pada tengah hari ini iaitu tajuk sistem hidrologi dalam bahagian A. Sistem hidrologi dalam bahagian A, di mana satu tajuk yang cukup mudah dan tajuk ini pula boleh dikatakan setiap kali peperiksaan ada. Dan daripada pengalaman kita, apabila calon memberi tumpuan kepada tajuk ini, kebanyakan calon akan mendapat markah yang tinggi. Calon-calon sekalian, untuk Penggal 2 ini sepatutnya calon-calon sudah selesai peperiksaan semester 2. Tapi disebabkan dengan PKP ini, masa dilanjutkan lagi dan insya-Allah calon-calon akan boleh dapat markah yang lebih tinggi selepas ini. Baik. Topik hidrologi, para pelajar beri tumpuan kepada apa yang saya nak lukis gambar rajah di sini dan kita akan lihat kepada proses-proses utama di dalam sistem hidrologi itu. Saya ingat para pelajar, guru-guru di kelas pun mungkin sudah ajar tapi mungkin tak sempat habis ataupun mungkin dah habis tetapi tidak sempat untuk nak mengulang kerana PKP-nya. Kita ambil kesempatan pada tengah hari ini untuk kita nak melihat secara bersama. Para pelajar, saya lukis dahulu latar ataupun kerangka untuk bagaimana sistem hidrologi ini berfungsi. Seperti biasa, ini adalah tasik ataupun laut. Okey. Tulisan cikgu ni memang elok. Ini pokok. Okey. Proses yang pertama dalam sistem hidrologi ini, calon-calon mesti kena ingat bahawa proses yang pertama ialah berlakunya apa yang dikatakan sebagai sejatan. Apa dia sejatan? Sejatan ialah proses pemindahan wap air ke atmosfera. Maksudnya, air yang ada di bahagian dalam tasik, yang ada di dalam lautan, yang ada di dalam sungai, akan diangkat naik ke atmosfera. Kerja siapa angkat ini? Kita tidak ada saluran paip. Kita tidak ada satu pengantara untuk mengangkat wap air ini dalam bentuk cecair ditukar kepada bentuk wap dan diangkat ke atmosfera. Dan proses ini kita panggil adalah proses sejatan. Bagaimana proses sejatan berlaku? Proses sejatan berlaku disebabkan oleh adanya cahaya matahari. Adanya cahaya matahari yang panas, haba. Cahaya matahari yang haba yang panas tadi akan memanaskan permukaan laut. Akan memanaskan permukaan tasik. Akan memanaskan permukaan di litosfera ini yang ada permukaan air. Air yang ada di permukaan akan panas dan struktur air ataupun permukaan air akan menjadi panas. Bila menjadi panas, berlakulah perubahan di situ. Dalam bentuk cecair kepada bentuk wap. Tak jelas, cikgu bagi contoh yang paling mudah. Pergi di dapur sekali lagi, jerang ayak. Ayak itu mendidih, permukaan ayak di atas itu panas. Kita akan nampak seperti wap ayak yang naik. Wap ayak naik itulah
berlakunya proses sejatan. Sebab itulah kita sidai kain, kalau mak kita suruh sidai kain, jangan pergi sidai kain bawah bumbung. Tak kena cahaya matahari, macam mana nak berlaku sejatan? Bila letak di bawah matahari, kena pancaran cahaya matahari, wap air akan tersejat. Air yang ada di kain, di ampaian akan tersejat. Itulah yang dipanggil proses sejatan. Dan proses sejatan ini, perubahan bentuk berlaku, iaitu daripada bentuk cecair kepada bentuk wap. Selesai di situ. Itu proses yang pertama dalam titaran hidrologi. Mana lagi punca yang boleh menyebabkan air wujud di atmosfera? Daripada proses perpeluhan. Perpeluhan ini daripada mana? Perpeluhan ini daripada aktiviti manusia yang mengeluarkan peluh, daripada proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan di permukaan daun. Semua ini dua punca air akan berada di atmosfera. Satu daripada sejatan dan dua daripada sumber perpeluhan. Air tadi akan berada di atmosfera. Boleh? Saya ingat, saya calon, para pelajar faham setakat itu, iaitu perubahan bentuk cecair kepada bentuk wap, dinamakan sejatan. Ingat, cikgu belum masuk fasa air. Sebab fasa air, para pelajar dah faham, dah tahu bahawa air mempunyai 3 sifat. Cecair, gas, iaitu wap dan juga pepejat. Tapi dalam konteks sistem hidrologi ini, proses yang pertama ialah sejatan. Okey. Sekarang, wap air berada di atmosfera. Wap air itu berada dalam bentuk gas. Berada di atmosfera. Apakah wap air itu akan kekal di atmosfera dalam bentuk wap? Tidak. Wap tadi akan bertukar kembali ke bentuk cecair. Wap tadi, dalam bentuk wap ni, akan bertukar kembali kepada bentuk cecair. Proses apa ini para pelajar? Inilah yang dikatakan proses pemeluwapan. Proses inilah yang dikenali dengan nama proses pemeluwapan. Maksudnya, daripada bentuk wap, dia bertukar kembali kepada bentuk cecair. Bila wap tadi ringan, naik ke atas sampai kepada takat embun di atmosfera. Sampai kepada takat embun di atmosfera, sejuk. Dia akan bertukar menjadi cecair. Dan bila bertukar menjadi cecair ini, bagaimana bentuk dia? Cecair ini juga, cecair ini akan berkumpul menjadi awan. Ini awan apa pelajar? Awan Ramadan. Awan. Dia bertukar dan dari proses pemeluwapan tadi akan berlaku dan membentuknya awan. Membentuknya awan. Dan anda perlu ingat, calon-calon perlu ingat bahawa peranan yang paling penting di sini ialah nukleus hygroskopik. Nukleus hygroskopik ini ialah debu-debu ataupun yang ada di atmosfera memerangkap wap-wap air itu dan akhirnya akan membentuk awan. Membentuk awan. Sebab itulah pada ketika siang, ketika nak hujan petang, kita nampak awan itu berwarna hitam. Sebab di dalam awan itu adanya nukleus hygroskopik, adanya habuk, adanya debu-debu. Tetapi pada sebelah malam, kita nampak awan yang mungkin boleh menyebabkan hujan, awan tadi berwarna putih. Sebab balikkan cahaya itu.
Dan nukleus hygroskopik ini akhirnya akan membentuk awan dalam proses pemeluapan. Maksudnya, air tadi sudah ada di peringkat yang kedua, iaitu pemeluapan. Okey, Bapak pelajar. Dan yang ketiga, dalam proses kitaran hidrologi, terbentuknya awan. Awan apa yang menurunkan hujan? Sudah pasti awan cumulus nimbus. Awan yang kita nampak berbukit-bukit itu, yang kita nampak di dalam bentuk berbukit-bukit, yang tebal-tebal itu ialah awan cumulus nimbus. Dan awan itulah yang mampu untuk menurunkan hujan di permukaan bumi. Okey. Sekarang, wap air tadi daripada cecair tukar kepada wap dan ditukar kepada cecair kembali, dan cecair ini berada dalam tumpuk-tumpuk awan. Berada dalam kumpulan awan. Dan kumpulan awan yang mampu untuk menurunkan hujan ialah awan cumulus nimbus. Jenis-jenis awan yang tuan-tuan pelajar telah belajar dalam sistem atmosfera. Okey. Akhirnya apa yang berlaku? Awan ini dia tak duduk sengap. Awan ini dia tak duduk di situ, tapi awan ini bergerak. Awan ini bergerak, pergerakan awan inilah akan terhasilnya alir lintang. Pergerakan alir lintang. Awan ini bergerak. Apa yang ada dalam awan? Yang ada dalam awan adalah wak-wak air. Wak-wak air tadi sudah ada dalam awan, tunggu masa sahaja untuk turun sebagai hujan. Bila sudah cukup takat tepunya, sudah cukup takat hujannya, akhirnya awan tadi akan menurunkan hujan. Ini proses kitaran yang seterusnya. Menurunkan hujan. Ini proses yang seterusnya. Hujan turun ke permukaan bumi. Hujan turun dalam bentuk titisan air hujan. Bila sebut hujan saja, ianya titisan air. Titisan air yang sampai ke permukaan bumi itu, kita panggil hujan. Boleh, para pelajar? Hujan yang turun ke permukaan bumi. Sebelum hujan itu sampai ke permukaan bumi, sebelum hujan sampai ke permukaan bumi, sebenarnya titisan air hujan tadi telah dihalang oleh kanopi pokok. Dihalang oleh kanopi pokok. Apa dia kanopi? Kanopi ini adalah rimbunan-rimbunan pokok. Rimbunan-rimbunan pokok tadi berperanan untuk menghalang kelajuan titisan air hujan sampai ke permukaan bumi. Sekiranya tidak ada rimbunan-rimbunan pokok, dalam istilah lain dipanggil cegatan silara itu, sudah pasti kelajuan titisan air hujan tadi terus sampai ke permukaan bumi. Apa yang berlaku di permukaan bumi? Permukaan bumi akan terhakis. Permukaan bumi akan terhakis. Humus-humus semua akan hilang di permukaan bumi. Kesuburan tanah akan hilang. Anda tengok, anda review balik jenis-jenis hakisan yang anda belajar dalam sistem geomorfologi dahulu. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks sistem hidrologi ini, yang eloknya ataupun yang idealnya kita katakan, hujan tadi akan turun dan dihalang oleh tumbuhan pokok, iaitu daun-daun pokok akan menghalang di situ. Jadi, pergerakan halaju hujan tadi akan menjadi perlahan. Dan akhirnya proses apa yang berlaku? Wujudlah satu proses lagi di sini disebabkan peranan pokok ini,
iaitu proses yang kelima yang kita katakan sebagai aliran batang. Apa dia aliran batang ini? Aliran batang ini ialah air hujan yang turun tadi, kena kanopi pokok, kena daun, kena dahan, kena ranting, dan air hujan akan mengalir melalui batang-batang pokok untuk sampai ke permukaan bumi. Dia akan mengalir melalui batang-batang pokok secara perlahan, slow motion, slow, dia akan mengalir pelan-pelan. Batang pokok pun menjadi basah, terus turun ke permukaan tanah. Itu konsep aliran batang. Ini ideal bagi kawasan yang tidak ditebus guna. Kawasan yang tidak ada pembalakan, kawasan yang tidak ada penyahutanan, kawasan yang tidak ada penebangan pokok di kawasan tersebut. Boleh? Baik. Setelah berlakunya proses aliran batang ini, ke mana air hujan ini akan turun? Sekarang air hujan sudah ada di permukaan bumi. Air hujan sudah ada di permukaan bumi, ada beberapa proses lagi yang berlaku di litosfera. Pertama, air hujan tadi akan berada di permukaan, mengalir di permukaan. Ini dipanggil larian air permukaan. Yang keenam, dipanggil larian air permukaan. Cikgu pi dulu, sekarang ni air sudah ada di litosfera, di permukaan bumi. Kemana lagi air itu akan pergi? Air tadi akan melalui satu proses, iaitu proses resapan. Cikgu nak tekan di sini, nak bagi pelajar faham konsep ini, ada sesetengah yang kita faham daripada yang kita jumpa jawapan calon kata air menyusup. Jangan guna perkataan menyusup. Guna perkataan resapan. Menyusup ini ialah pergerakan secara mendatar, melepasi tu macam tentera duduk berlatih tu, duduk bawah pagar duri tu. Itu menyusup. Ini ialah resapan. Maksudnya air tadi akan meresap masuk ke dalam tanah. Sebahagiannya air tadi akan bergerak melalui larian air permukaan. Dia akan bergerak melalui larian permukaan. Bergerak melalui mana ni? Anda sudah belajar galer, Anda sudah belajar galor, Anda sudah belajar aliran sungai. Ini semua pergerakan yang dinamakan larian air permukaan. Apabila berlaku proses resapan, air turun ke dalam permukaan tanah, ke dalam tanah, air tadi akan terhenti bila sampai ke satu kawasan yang dipanggil sebagai batu hampar, kita kata. Batu hampar. Ataupun kawasan batuan keras. Batuan keras maksudnya air tadi sudah tidak dapat meresap masuk lagi dalam tanah. Sudah terhalang. Mulalah berlaku proses yang seterusnya. Proses iaitu yang dipanggil sebagai edaran air tanah. Sebut ini malam ni, boleh? Edaran air tanah. Maksudnya, air tadi akan bergerak di dalam tanah. Air tadi akan bergerak di dalam tanah. Ingat, pergerakan air dalam tanah ini akan menghasilkan suatu bentuk yang cukup popular, iaitu yang dipanggil sebagai aquifer. Ini aquifer. Apa dia aquifer ni? Telaga air bawah tanah. Yang digali, diambil airnya untuk dijadikan sebagai industri, membotolkan air. Anda perlu ingat, calon perlu ingat, kalau beli air yang botol warna putih, itu yang tudung putih, itu adalah air pipe yang ditapis. Kalau beli yang warna tudung warna biru, tudung warna hijau, itu air mineral. Air mineral ni air dalam tanah lah. Yang digali,
disedut, dibersihkan dan dibotolkan. Ini berpunca daripada akuifer. Okey, Tuan pelajar, kemana air ni pergi? Akhirnya air ini balik ke tempat asalnya. Balik ke dalam tasik, balik ke dalam laut, balik ke dalam kolam, lengkaplah satu kitaran hidrologi. Bermaksud air ini sudah berjalan beberapa tahap. Dia berada di peringkat atmosfera, dia berada di peringkat litosfera, dia berada di dalam tanah, akhirnya dia balik ke tempat asal dia. Bila berbalik ke tempat asal dia, itu kita namakan sebagai kitaran. Kita pun nak pergi mana? Kita pun akan balik ke dalam tanah. Lengkap satu kitaran. Calon-calon yang saya hormati sekalian yang sedang mengikuti siaran ini, terima kasih kerana anda menggunakan masa ini, duduk di rumah, buka Facebook, tengok. Tak kena bayar 5 ringgit pun. Terima kasih kerana mengikuti. Dan saya menjangkakan ada juga pelajar daripada Kedah dan Perak juga sama yang telah menghubungi saya semalam untuk nak mengikuti siaran ini. Okey, para pelajar, kita ada beberapa proses utama. Proses utama dalam kitaran hidrologi ini. Lengkap, dia sudah bergerak masuk ke dalam tasik, sudah bergerak masuk ke tempat asal dia. Tapi calon-calon perlu ingat, soalan di peringkat STPM, di peringkat calon untuk nak ambil, untuk menguji calon ini, bukan ditanya semudah ini. Bukan ditanya semudah ini. Paling mudah biasa ditanya pun, proses menegak dan proses melintang. Itu yang paling mudah. Apa proses menegak dalam kitaran hidrologi ini? Sudah pasti, satu, sejatan. Menegak ni maksudnya yang bergerak ke atas ataupun turun ke bawah. Sejatan. Yang kedua, apa dia proses menegak lagi? Perpuluhan. Apa lagi proses menegak lagi? Aliran batang. Apa lagi proses menegak? Resapan. Dan apa proses mendatanya? Alir lintang awan tadi, pergerakan membawa air. Apa lagi? Larian air permukaannya. Apa lagi? Aliran air bawah tanahnya. Itu antara perkara-perkara yang biasa ditanya sepintas lalu, yang tanya bagi cikgu, bagi saya, itu dianggap mudah kepada calon-calon. Dan calon-calon perlu ingat, soalan-soalan yang berkaitan dengan sistem hidrologi ini selalunya dikaitkan dengan benda-benda lain. Dikaitkan dengan benda-benda lain. Itu proses-proses. Dan cikgu akan gunakan kesempatan yang ada ini untuk nak menjelaskan sedikit tentang fasa air. Harap calon-calon dapat mengambil, dapat memahami tentang proses-proses yang telah cikgu bincangkan tadi. Baik, sekarang cikgu nak masuk berkaitan dengan fasa air. Izinkan cikgu untuk padam yang ini dulu. Selesai bab ini, kita nak masuk yang berkaitan dengan sistem hidrologi yang calon-calon perlu tahu. Calon-calon geografi kena tahu bahawa anda adalah pelajar yang perlu mengetahui segala-galanya. Khususnya subjek geografi. Cikgu nak tunjukkan tentang fasa air. Okey, kita pergi seterusnya. Fasa air. Okey, fasa air ada 3. Okey. Fasa yang pertama, fasa cecair. Fasa yang kedua ialah fasa gas. Fasa yang ketiga ialah fasa pepejal. Sedar tidak sedar, inilah anugerah
alam, anugerah Allah yang paling istimewa kepada air. Air boleh bertukar menjadi wap dalam bentuk gas. Air tadi boleh bertukar menjadi bentuk pepejal. Air tadi boleh bertukar dalam bentuk cecair. Tanah boleh? Tanah tak boleh. Tanah habis sangat dia boleh tukar dalam bentuk cecair. Jadi air kelebok. Nak jadi gas tak boleh. Tapi ini keistimewaan air. Dia boleh bertukar menjadi gas, dia boleh bertukar menjadi pepejal, dia boleh bertukar dalam bentuk asalnya iaitu cecair. Apa proses-proses yang berlaku di sini? Apa proses-proses yang berlaku? Okey, kita lihat. Cecair kepada bentuk gas. Apa proses yang berlaku? Sudah pasti kalau kita lihat dalam proses kitaran hidrologi tadi, yang ini adalah proses sejatan. Dia perlu sejat. Macam cikgu kata tadi, jerang air, tengok di permukaan periuk itu, ada wap-wap air naik. Wap-wap air itu ialah gas. Tapi ingat, kalau kita jerang air yang berwarna kuning, jerang air yang berwarna oranye, jerang air yang berwarna merah, wap tu dia tak naik merah nah. Wap tu naik dalam bentuk putih. Itu kelebihan air. Okey, Pak pelajar. Proses sejatan. Kemudian kita nak lihat pula cecair ke bentuk pepejal. Apa proses dia? Daripada cecair tukar kepada bentuk pepejal, iaitu proses pembekuan. Ni di mana nak beku-beku ni? Tu, yang peti ais kita yang bahagian atas tu. Peti ais kita yang bahagian atas itu. Yang boleh ais itu mentukar bentuk daripada bentuk cecair kepada bentuk pepejal. Yang menjadi permintaan ramai dalam bulan puasa ni. Pukul 5, pukul 6, keluar cari ais. Tak ada ais, tak boleh buka puasa. Kemudian, proses gas kepada pepejal. Gas kepada pepejal dipanggil pemejalwapan. Okey, pelajar, pemejalwapan. Cikgu nak bagi tumpuan sikit tentang gas kepada bentuk pepejal ni. Apa yang berlaku ni? Hujan batu. Sepatutnya, wap air tadi, dia naik ke takat embun. Dia naik ke takat sejuk, dia bertukar jadi awan, dia turun dalam bentuk cecair. Tetapi, wap ini, akibat hajatan ni, dia terus naik sampai ke satu takat di permukaan atmosfera, sampai ke takat beku, dan dia akan turun sebagai hujan batu. Bila turun hujan batu, kita pun berlarilah kutip. Kata, ais turun. Nak buat ubat lah, nak buat macam-macam, nak simpan lah. Tapi sebenarnya itu pergi beli di kedai pun boleh, kilo RM5 saja. No? Ini antara proses-proses yang berlaku di sini. Dalam bentuk perubahan fasa ini. Dan ada perubahan pelepasan tenaga dan juga pengambilan tenaga di sini. Apa yang cikgu nak jelaskan kepada calon-calon di sini ialah soalan biasa ditanya. Dia bukan tanya beku, cayak, pejadak. Apa kepentingan fasa air ini kepada manusia? Tak boleh pi dah. Calon tak boleh pi. Bila tanya apa kepentingan fasa air ini kepada manusia, calon cuma tahu fasa air sahaja. Kepentingannya tidak tahu. Jadi, di sebalik kita mengetahui fasa-fasa air ini, kita kena tahu juga tentang apa peranan, apa sumbangan, apa yang setiap fasa ini boleh bagi kelebihannya kepada manusia. Kita lihat dahulu dalam fasa cecair. Dalam fasa cecair sudah pasti untuk kegunaan domestik. Yang kedua, sudah pasti untuk kegiatan pertanian.
untuk kegiatan penternakan. Bentuk cecair, yang bila kata dalam bentuk cecair sahaja, kita boleh guna domestik, boleh untuk minum, boleh untuk membasuh, boleh air diperlukan terutama kepada pesawah-pesawah yang memerlukan air untuk kegiatan pertanian, untuk penternakan, sama ada nak bagi minum ternakan kita, nak bagi buat peternakan ikan dalam sangkar dan juga sebagainya, dalam bentuk cecair. Apa pula peranan ataupun sumbangan fasa pepejal? Oh, jangan bila main fasa pepejal, kita tak boleh fikir. Fasa pepejal ni, anda boleh keluarkan isi sebagai PKS, perusahaan kecil sederhana. Buat apa? Tu. Buat ayat batu tu, duk buat. Kalau kita panggil air sagak lah. No? Kita panggil ABC. Yang terpaksa menggunakan pepejal. Perusahaan kecil sederhana lah tu. Ataupun PKS. Duk menega di tepi jalan, menega di restoran, duk buat ayat batu. Kita taklah ambil cecair tu buat ABC. Kita terpaksa ambil yang bentuk pepejal. Apa lagi yang bentuk pepejalnya? Untuk kita industri-industri yang memerlukan mutu, kawalan mutu. Contohnya ikan yang kita nak ekspor ke mana-mana, yang kita nak simpan udang itu untuk sebulan, 2 bulan berdasarkan kepada mungkin ke depannya hasil tangkapannya kurang, kita masukkan dalam ais, simpankan menggunakan ais pepejal untuk tempoh 5 jam, 8 jam untuk sampai ke suatu destinasi untuk nak menjaga kualiti. Dan bagaimana pula dengan gas, wak-wak air yang ada di atmosfera ini? Peranan dia kepada manusia sudah pasti dia dapat menurunkan hujan. Dan untuk menyederhanakan suhu, manusia boleh menjadi stabil, manusia menjadi selesa bila wak-wak air banyak di atmosfera. Kadang-kadang kita terasa kulit kita kering, kita rasa badan kita lemah kerana terlalu panas, kerana wak air tidak ada di atmosfera. Boleh? Para pelajar yang dihormati sekalian, yang sedang mengikuti siaran ini, saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Perlis, Jabatan Pendidikan. Cikgu nak masuk satu topik saja lagi sebelum kita bersurai hari ini pada hari Jumaat, iaitu keberkesanan kerpasan, yang baru-baru ini menjadi satu topik yang hangat dibincangkan di media-media sosial. Apa maksud keberkesanan kerpasan ini? Okey. Cikgu tulis yang ringkas saja. Keberkesanan kerpasan. Okey, para pelajar. Kalau para pelajar lihat di dalam sukatan kita, di dalam topik yang kita perlu belajar di dalam sistem hidrologi ini, ada satu subtopik, iaitu keberkesanan kerpasan. Jadi tidak banyak pihak yang nak menjelaskan bagaimana nak menjelaskan keberkesanan kerpasan ini. Hari ini cikgu nak menjelaskan kepada pelajar, pada calon-calon, juga mungkin kepada guru-guru geografi lain yang sedang mengikuti siaran ini. Dalam konteks keberkesanan kerpasan ini, umumnya, secara mudahnya, secara orang kampung kata macam ni lah. Bila hujan turun itu, dia berkesan untuk apa? Apakah hujan yang turun itu berkesan ataupun tidak berkesan? Tapi dalam konteks ini kita baca macam ni. Keberkesanan kerpasan. Tuan-tuan tengok, para pelajar tengok, pokok-pokok yang ada di hutan tu siapa duk pergi jurus? Siapa yang duk pergi siram dia, tapi dia boleh membesar,
dia boleh membiak, dia boleh berbuah dan boleh memberi hasil pada kita. Adakah orang tiap-tiap petang duk pergi juris dia? Tak ada. Siapa yang main peranan di sini? Iaitu hujan. Karena hujan yang turun itu ialah hujan yang berkesan. Hujan tersebut dapat membantu. Hujan tersebut, jumlah hujan yang turun itu cukup untuk pokok-pokok membesar. Khususnya pokok-pokok yang ada di kawasan hutan. Jangan baca pokok yang ada dalam pasu bunga rumah kita. Kadang-kadang kita juris sampai sehari 2 kali. Tercabut habis tanah-tanah. Tambah-tambah, kalau budak lelaki pergi juris, dia duduk jauh, dia sembok, pau, lagi tinggal akak. Tercabut habis. Tapi dalam konteks yang saya nak bincangkan keberkesanan kerpasan ni, ialah pokok-pokok, pokok-pokok yang hidup kadang-kadang kita lihat bila musim kemarau, yang baru-baru ni kita mengalami hujan yang lama, kering saja. Tapi bila hujan turun, akhirnya pokok itu telah dapat menghijau kembali. Tengok padang bola. Anda tengok di padang bola, dulu merah saja. Tapi bila hujan, rumput-rumput panjang, terutama zaman PKP ni. Kemarin beberapa tahun. Cepat membesar. Dan bila cepat membesar, rumput-rumput cepat membesar, barulah kita nampak, maaf cikgu nak guna ayat ni, lembu dengan kebau steam tengok rambut, tengok rumput. Dan biasa orang tanya pada saya, pasal apa lembu, kebau, ayak liak duk meleleh sedia? Pasal apa? Saya tak tahu. Akhirnya saya cuba jawab. Lembu dengan kebau yang ayak liak duk meleleh tu, sebab mereka tak erti meludah. Kalau mereka tahu ludah, ayak liak tak meleleh lah. Dan kita bulan-bulan puasa ni jangan banyak ludah sangat. No? Simpan ayak liak tu. Okey. Konsep keberkesanan kerpasan dalam hal ini sebenarnya ialah hujan yang turun ni. Hujan yang turun ini boleh berada di dalam tanah. Okey, tengok elok. Air hujan tadi boleh berada dalam tanah. Bila berada dalam tanah, akan diguna oleh akar-akar pokok ini untuk menyerap air tersebut, untuk dihantar kepada daun, dihantar kepada akar untuk dijalankan proses fotosintesis, untuk dijalankan proses penghasilan makanan. Sebab apa? Hujan yang turun tadi mampu berada dalam tanah. Air tadi mampu berada dalam tanah. Tapi kalau hujan itu mai sekali lalu. Orang kata hujan hambat mentua. Hujan tu mai saja. Elok kita tarik kain masuk, hujan berhenti, panas pula. Ni nak beban. Tengok cara macam nak hujan, tapi lah kita pun sedialah timba tak sangka. Tapi ayat dalam timba pun tak penuh. Dalam konteks ini, keberkesanan kerpasan difokuskan kepada keupayaan hujan tadi membekalkan air untuk tumbuh-tumbuhan membesar. Boleh? Di mana lagi keberkesanan kerpasan ini? Hujan yang turun tadi mampu untuk menambah isi padu air yang ada di dalam parit, yang ada di dalam sungai, yang ada di dalam tasik, yang ada di dalam longkang dan juga sebagainya. Kalau sebelum ini, paras air kita nampak di bawah, nampak tanah. Tapi bila hujan turun, hujan itu berkesan, paras airnya meningkat. Bila paras airnya meningkat, apa yang berlaku? Aktiviti kehidupan di dalam kawasan air ini hidup kembali. Pokok-pokok kiambang, pokok-pokok lain, semua hidupan dan tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Dapat wujudnya satu rantaian makanan di situ. Hidup dengan subur kerana keberkesanan kerpasan. Para pelajar, saya ingat biasa juga pergi ke stadium. Pergi ke stadium tengok bola. Dululah, tak boleh lah. Buat sementara. Apabila kita berada di dalam stadium itu, pandangan kita tak berapa jelas. Kelabu. Macam-macam debu ada.
Dah ramai mai daripada rata pida semua, macam debu, berdebu. Ada yang tak mandi, ada yang berperfume, macam-macam ada, semua ada. Yang isap cerut, isap okok semua ada. Jadi berasak penuh dalam stadium. Tiba-tiba hujan turun. Bila hujan turun saja. Selepas hujan tu, macam mana pandangan kita? Ya, pandangan kita nampak jelas, clear, nampak terang. Sebab apa? Hujan tadi sebenarnya juga berkesan dalam menghilangkan nukleus hygroskopik, menghilangkan debu-debu ataupun habuk-habuk yang ada di atmosfera. Itulah konsep keberkesanan kerpasan. Macam mana hujan itu berkesan, macam mana peranan hujan itu boleh membantu pertumbuhan pokok, boleh menggerakkan sistem-sistem lain. Khususnya sistem hidrologi. Dan juga keberkesanan kerpasan tadi boleh menggerakkan sistem geomorfologi. Maksudnya bila ada hujan, adanya aliran air permukaan. Sungai dapat mengalir. Bila sungai mengalir, akan wujudlah apa yang dikatakan hakis, angkut dan mendap. Kerana apa? Kerana air hujan tadi mampu untuk menjadikan sungai itu bergerak. Sungai ialah aliran air yang bergerak. No? Sungai ialah aliran air yang bergerak. Okey, para pelajar. Kita sudah masuk hari ini, kita sudah ulang kaji balik tentang proses-proses kitaran hidrologi. Kemudian kita masuk tadi fasa air dan kita masuk tadi keberkesanan kerpasan. Jadi, dalam konteks ini, dalam konteks sistem hidrologi ini, soalan-soalan boleh ditanya sama ada dalam bentuk soalan struktur maupun soalan esei. Ada satu soalan yang pernah ditanya kepada calon-calon, iaitu proses pembangunan. Proses pembangunan menjejaskan sistem hidrologi. Proses pembangunan menjejaskan sistem hidrologi. Cikgu akan tinggalkan soalan di situ, tapi anda boleh berbincang ataupun anda pelajar boleh menjawab sendiri soalan ini. Berikan kepada cikgu untuk nak lihat bagaimana sama ada anda mampu tidak mampu untuk nak mengulas tahap bagaimana sistem hidrologi itu boleh terganggu akibat daripada proses pembangunan. Calon-calon yang dihormati sekalian, para pelajar yang saya hormati sekalian, soalan kita STPM ini bukan lagi berada di peringkat pengetahuan, bukan lagi berada di peringkat pemahaman, tapi sudah berada di peringkat aplikasi, sudah berada di peringkat penilaian, dan sekarang sudah masuk kepada peringkat sintesis. Dua peringkat ini adalah arah soalan yang perlu calon-calon kena tahu. Tapi calon-calon kena menilai kembali, kena lihat kembali bagaimana untuk nak menghurai. Ini yang kelemahan yang paling ketara yang kita dapati daripada keseluruhan calon, nak menghurai tak boleh. Dan sekiranya ada kelampangan masa lagi, selepas ini cikgu akan fokus kepada bagaimana untuk menghurai isi. No? Anda terbawa-bawa dengan cara lama, anda senaraikan isi-isi, tapi huraian tidak ada. Jadi anda akan dapat satu markah saja untuk isi dan markah untuk huraian tidak ada. Okey. Dalam konteks yang terbaru yang kita jumpa daripada soalan terbaru, dia ada soalan berlapis sekarang. No? Ada soalan berlapis. Soalan berlapis ni pun nanti kita akan, cikgu ada satu slot lagi, cikgu akan tumpu kepada bagaimana untuk menjawab soalan berlapis ini. Soalan berlapis inilah yang menyebabkan calon-calon pengadua sebelum ini mengalami kehilangan markah yang banyak. Dan cikgu percaya bahawa calon-calon bersedia untuk menghadapi
peperiksaan pengadua, no? Peperiksaan pengadua, walaupun sepatutnya calon-calon telah menjawab 5 dengan 6 hari bulan sebelum ini, dan tetapi dipanjangkan dan calon-calon gunakanlah masa luang ini. Dan bagi calon-calon dalam pengadua ini, juga dalam penggal 3 nanti akan buat kerja khusus. Soalan kerja khusus sudah ada. Cikgu tengok senang saja soalan tu. Bagi calon-calon yang belum lihat soalan tersebut, boleh hubungi guru ataupun kawan-kawan dan rakan-rakan yang boleh menyebabkan yang boleh membantu anda untuk kerja khusus. Jadi pada tengah hari ini, sempena dengan hari Jumaat, hari yang mulia ini dalam bulan Ramadan ini, Cikgu amat berharap para pelajar dapat sedikit manfaat daripada yang kita bersecara langsung ini. Apabila para pelajar tengok ini, kita mendapat sedikit manfaat, dapat sedikit ilmu atas perkongsian ilmu yang kita buat pada hari ini. Dan cikgu harap para pelajar jangan gunakan masa PKP ini untuk tunggu bila sekolah nak buka, tunggu bila sekolah nak buka. Jangan tunggu, tapi anda penuhkan, anda habiskan baca subjek-subjek yang anda perlu periksa pada penggal 2 ini, supaya selepas PKP ini sekolah dibuka, kita telah bersedia untuk mendapat ilmu dan kita mendapat manfaat apabila kita berada dalam tempoh PKP ini. Sehingga itu sahaja perjumpaan kita ataupun pengkongsian ilmu kita pada tengah hari ini. Apa yang baik para pelajar ambil, dan cikgu harap para pelajar bersedia bila-bila sahaja pihak kerajaan boleh umum sekolah untuk tingkatan 6 dan tingkatan 5 dibuka, kita akan masuk dan kita akan berjumpa dengan peperiksaan semester 2. Jadi selamat Hari Raya di kesempatan ini, selamat berpuasa dan jaga diri elok-elok sebelum kita masuk ke sekolah selepas PKP ini, belajar dalam keadaan fenomena ataupun dalam yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.